A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Suratul Al-Alaq. Suratul Alaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah. Bacalah. Merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya wahai Muhammad, bacalah. Ini kita terjemahan ni, kalau terjemahan ni dia tak boleh nak buat banyak-banyak terjemahan. Satu kemungkinan aja boleh. Kalau tidak, jadi tak muatlah. So dia ambil ni satu terjemah aja. Nanti kalau kita masuk Jalalain nanti, kemungkinan ada 2-3 terjemahan lah. So Iqra, bacalah wahai Muhammad, bi dengan ism, dengan nama Rabbika, Tuhanmu. So sini terjemah Tuhan kan, tapi Rabb asalnya makna yang menjaga, mendidik kamu. Alladzi khalaqa, yang menciptakan. Ini pun tak disebut menciptakan apa. Sebab selepas tu akan disebut menciptakan manusia. Kerana nak besarkan manusia. Iaitu khalaqal insan. Iaitu menciptakan manusia. Daripada alaqin. Daripada darah yang beku. Di sini tidak disebut menciptakan daripada Adam. Kerana musyrikin Mekah dia lebih familiar dengan manusia ni memang diciptakan daripada mani, kemudian sekian. Maknanya fitrah biasalah. Mereka bukannya sensitif kalau disebut diciptakan daripada Adam. Mereka bukan ahli kitab untuk disebut Adam. Iqra, diulang sekali lagi. Iqra, ini taukid lah. Bacalah wahai Muhammad. Wa rabbuka, dalam keadaan Tuhan kamu ni akram, maha pemurah. Baca-baca ni mesti ada instruction kan. Bila baca mestilah berkenaan dengan agama. So Nabi diperintahkan baca, menyampaikan. Jadi sudah tentukan Rasulullah rasa tak mampu ni first time ni kan. So Allah kata tak apa, ni aku ni maha pemurah. Aku menjaga kamu. Jangan pusing. Kalau kamu tak berjaya pun apa, aku ni memang akram, pemurah, pemaaf. Kalau buat salah, maaf. Kalau memberi tanpa meminta balasan. Tambah lagi, sebab berkenaan dengan baca. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar, allama, melalui pena, melalui tulisan, melalui qalam, melalui khat, kitabah, al-khat, writing. Jadi ini menunjukkan kelebihan menulis. Tanpa menulis, ilmu agama tak sampai. Mana tanpa adanya catatan. Ini kelebihan fadilat kitabah, writing. 'Allamal insana, dia yang mengajar manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang lam ya'lam, dia tidak ketahui. Mengajar manusia sesuatu yang dia sebelum ni tak tahu pun. Dan dikatakan insan di sini mungkin refer kepada Nabi Idris, mungkin refer kepada Nabi Adam, ataupun yang biasa-biasa manusia dulu jahil tak tahu apa. Kalau refer kepada Nabi Adam kan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Idris dikatakan anbiya yang pertama yang menulis. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Dia kata situ ingatlah. So ingatlah artinya dia guna kalla ni untuk istiftah, maknanya satu peringatan. Satu peringatan terhadap kenyataan yang akan datang. Bukan yang sebelum ni, yang akan datang. Dengar ni. Ingatlah artinya. Artinya dengar ni. Innal insana la yatgha. Dalam surah At-Tin disebutkan manusia ni ahsanu takwin. Manusia yang paling sempurna penciptaan dia. Kemudian selepas tu diciptakan sempurna manusia pun, manusia ni sifat dia memang diciptakan daripada alaq. Kemudian manusia ni ada 2 jenis. Dalam keadaan Allah memberikan dia nikmat-nikmat, menulislah apa macam-macam, tapi ada yang tagha, melampau. Kalla, dengar ni. Innal insana, sesungguhnya manusia, la yatgha, melampaui batas.
Jadi insan situ boleh jadi umum, sifat manusia ni memang melampau, ataupun refer kepada yang asal asbabun nuzul dia refer kepada Abu Jahal. Abu Jahal yang mengkhianati Nabi. Nabi solat pun dia ganggu semua. Pada permulaan Islam, Abu Jahal lah kapten dia, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengancam macam-macam ancaman. Yang paling dahsyat ni bila Rasulullah solat tu sendiri dia khianat. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, dengan sebab dia melihat diri dia. Ra'ahu, kerana dia melihat diri dia lah. Dengan sebab tu sini maf'ul li ajlihi, because of, kerana dia melihat diri dia. Sebab apa dia katakan manusia melampau? Kerana dia melihat diri dia tu istaghna, tak perlu kepada sesuatu yang lain. Kalau memerlukan sesuatu, dia perlu kepada Tuhan. Dia tak perlu. Dia rasa dia kaya. Ghani tu kaya kan. So, orang kaya ni biasanya gede bes sikit. Ra'ahu istaghna. Tapi dia tak tahu bahawa kesudahan dia, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah ar-ruj'a, kembali. Asalnya ruj'a mana? Pengembalian. Kembalinya manusia. Masdar tu, ruj'a, untuk menerima balasan atas Torah tadi. Okey, ini semua refer kepada Abu Jahal lah, yang mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita alladhi yanha, adakah engkau nampak baik orang yang melarang dan menghalang? So ara'aita kalau kita terjemah ikut lafaz dia tu kan, apakah kamu tidak melihat orang yang yanha, menahan, menegah, melarang orang daripada sembahyang. Menegah siapa? Abdan, seorang hamba, refer kepada Nabi lah. Idza shalla, bila dia tengah solat, tak bagi sembahyang. Lepas tu Nabi ancam balik dia, kamu kena nanti. Ara'aita in kana 'alal huda, apakah kamu melihat jika ia berada di atas jalan yang betul? Adakah engkau nampak buruk? Dia kena ada kurungan itu. Kamu rasa dia tu buruk ke jika dia tu berada di atas jalan yang betul? Maknanya khitab kepada Abu Jahal. Yang kamu buat gitu, heran sungguhlah kamu ni. Ara'aita bermakna takjub. Heran sungguhlah kamu. Kamu nampak dia ni berada dalam keadaan buruk ke bila dia tu duduk semayang apa semua? Itu alal huda tu kan, atas jalan petunjuk. Tapi kamu ni pelik, wahai Abu Jahal. Atau apakah kamu rasa itu buruk jika dia amara bittaqwa, jika dia memerintahkan untuk berbuat takwa, memerintahkan kepada ketakwaan. B itu jangan terjemah tahu, memerintahkan dengan takwa bukan. Sebab amara pakai B, memerintahkan takwa. Memerintahkan untuk, kalau untuk boleh, memerintahkan untuk bertakwa. Au ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, adakah engkau nampak terlepasnya dari azab? Wahai Abu Jahal, kamu nampak bahawa orang yang jahat gitu akan terlepas daripada azab ke? In kadzdzaba, jika orang tu mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, wa tawalla, dan dia berpaling. Artinya berpaling, engkar daripada mentaati apa yang diperintahkan ataupun apa yang disuruh. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bi anna Allah yara, perbuatan dia tu yang dia khianati Nabi tu, adakah dia tahu bahawa Allah melihat? Bi anna Allah yara, segala amalan dia, dalam kurungan ada kan, melihat bukan semata-mata melihat. So melihat perbuatan dan akan membalasnya. Kalla, tidak sekali-kali tidak. Penafian terhadap apa yang atas tadilah, perbuatan jahat tadi. Tidak sekali-kali, tidak sekali-kali. Lain. Ini sumpahlah, kalau kita jumpa lain ni sumpah. Artinya demi Tuhan. Wallahi, barulah lam tu makna sesungguhnya. Lain, sesungguhnya. In, jika lam yantahi, dia tidak berhenti. La, nescaya. Nasfa'an, kami akan tarik. Nasfa'an, kami akan tarik. Bin nasiyah, pada ubung bahagian depan dia ni. Panggil apa ni? Ni depan kita ni. Pada ubung-ubungnya. Nasiyah, pada bahagian ubung-ubung. Dan akan tarik ni, tarik ke neraka. Kemudian diulang balik nasiyah tu, iaitu nasiyah kazibah khati'ah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubung-ubung yang mendusta, yang bersalah. Maksud ubung-ubung di sini ialah bukan ubung-ubung tarik ubung-ubung, tarik dia lah pergi. Falyad'u nadiyah. Diriwayatkan bila dia berbual dengan Nabi Muhammad, bila Nabi mengancam dia, dia kata, oh kamu ancam aku kan, kamu tak tahu kami ada kabinet ramai.
Majlis satuan kami besar. Bila aku petik saja dia kata semua mari, muda tua mari belakang. Mu nak lawan. So Allah kata, "Falyadu'u", biar dia panggil. Biarkan dia panggil. Nadiyah. Ahli-ahli majlis dia. Nadiyah tu majlis. Tapi panggillah ahli-ahli majlis dia tu. Kami akan panggil. Sanadu'u. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang kerja dia untuk menyeksa. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kalla. Kalau dia kata ingatlah, artinya istiftah lah tu. Dengar ni. Dia ada dua makna kalla tu. Satu makna tidak sekali-kali. Satu lagi makna dia, dengar ni. Beri perhatian sikit. Kalla la tuti'hu. Dengar ni wahai Muhammad. Jangan kamu taat kepada dia. Jangan kamu ikut dia. La tuti'hu. Dan hendaklah kamu wasjud. Hendaklah kamu tetap dengan sujud. Tetap dengan solat. Gunakan sujud di sini artinya arkan solat ni yang paling dekat dengan Allah Ta'ala bila sujud. Wasjud waqtarib. Dan dekatilah Allah. Dampingilah Allah. Situ dia kata apa? Dengan mentaatinya, dengan beramal soleh. Waqtarib. So ayat ni tentang permulaan turunnya Al-Quran. Oleh kerana dia berkenaan dengan manusia. Dan Quran ini akan ditujukan kepada manusia. Dan manusia ni awal-awal lagi akan adanya yang Torah. Melampaui. Yang kementangnya, dan orang macam ni akan menerima akibatnya. Manakala orang yang menyambut Al-Quran, disuruh supaya istimrar, terus istiqamah, teguh dengan Islam lah, dengan Al-Quran, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Suratul Iqra. So surah dia tak sama dengan yang dalam mushaf yang kita guna. Surah Alaq mengambil sempena perkataan Alaq. Kalau yang ni mengambil sempena perkataan Iqra. Ada lagi dalam Syekh Sawi tu, surah Alaq, surah Iqra, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. So 3 nama lah. Dan dia memang Makkiyah lah. Makkiyatun. Tak ada kata Madaniyah. Makkiyatun. Ayat dia memang 19. Tis'a asyrata ayatan. 19 ayat. Sadruha, permulaan dia, maknanya permulaan Iqra ni, sampai ke 'allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya 5 ayat. Sadruha, permulaan dia sehingga ila ma lam ya'lam, sehingga ayat yang kelima. Adalah awwalu ma nazala. The first verse that descended, turun. Ayat yang pertama turun dalam kalangan ayat-ayat Al-Quran. Minal. Dan Iqra ni sehingga 5 ayat yang pertama tu turun di Gua Hira lah. Wadzalika, yang demikian itu berlaku di Ghari Hira'in, di Gua Hira, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Rawahu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab dia Sahih Al-Bukhari. Yang ni hadis yang awal-awal lagi kalau kita tengok dalam Bukhari. Hadis yang ketiga. Aisyah meriwayatkan bahawa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Yang pertama dia kata, yang datang kepada Rasulullah berupa wahyu ialah dalam bentuk mimpi yang benar, ru'yah salihah, ketika baginda tidur. Dah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi summa hubbiba ilaihi wa kana yakhlu bi. Kemudian bila dah banyak sangat ada petunjuk-petunjuk wahyu, Rasulullah suka bersendirian. Sehingga akhirnya Rasulullah bersendirian di Gua Hira. Itulah yang Rasulullah pergi bermalam lama-lama di sana, sehinggalah pada satu malam dia kata faja'ahu al-malak. Datanglah malaikat kepada baginda, faqala iqra. Bacalah. Qala ma ana biqari'in. Berlakulah suruh baca 3 kali. Tak boleh. Akhir sekali bila Jibril lepaskan baginda, peluk, lepaskan.
Yang ketiga tu, Jibril pun baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampailah Allamal insana ma lam ya'lam. Dan seterusnya cerita dia balik rumah jumpa Khadijah, kemudian akhir sekali sampai Khadijah bawa jumpa Waraqah bin Naufal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Jalalain. Iqra. Kita tengok sini, Iqra dia pakai B kan? So Iqra B. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Dua kemungkinan makna dia. Iqra dengan nama Tuhan kamu. Bismi rabbik. Yang kedua kemungkinan makna dia, bacalah bismillah. Bukannya baca B dengan, bukan. Baca bismillah. Kalau kita kata Iqra kan, Iqra hazal kitab, Iqra al-kitabah, baca buku ni, Iqra al-jaridah, baca newspaper, baca tulisan ni, al-risalah, kan? So, bismillah ni bukan perkataan bismillah ni, bismi rabbika ni kan? Ini ma'ruf artinya refer kepada bismillah. Maknanya apa-apa yang kamu nak baca Al-Quran ni mesti dengan bismillah kan? Nama Tuhan kamu kan? So, maknanya baca tu baca bismillah. Bukannya baca dengan bismillah. Ha tak? Baca bismillah tu. Satu lagi makna dia, bacalah dengan. Ada perkataan dengan kan? So, bila nak baca dengan tu? Bila mula nak baca. Jadi, B tu bukan milik Iqra. Milik bila mana kamu memulakan bacaan. Jadi, Iqra kena sini muftatihan. Iqra muftahihan. Iftataha. Muftatihan. Macam ni. Iqra. Macam ni. Kena buat macam ni. Iqra. Kena tambah perkataan ni. Mubtadi'an. Bismi rabbika. Kena tambah ni. Iqra. Kena tambah ni. Mubtadi'an. Bismi rabbika. Mubaca tu, whenever you begin. Masa kamu mula nak baca tu, bacalah dengan baca bismillah. Maksudnya, kul bismillah. Kul bismillah. Bacalah bismillah. Kemudian barulah baca apa yang kamu nak baca. Bacalah apa yang akan diwahyukan kepada kamu tadi. Ini masalah teknikal je lah. Sebab kalau orang belajar bahasa Arab, B tu kepunyaan siapa, milik siapa B. Setiap hurufnya dia mesti ada bermuta'alliq. Jadi Jalalain kita kata sini tadi, sebab fi'il amar ni asal perbuatan tu tak ada. Kalau kita kata makan, perbuatan makan tak ada lagi kan? Kalau kita kata makanlah, so kita nak lahirkan perbuatan tu supaya ada. Tak? So macam mana nak lahirkan? Aujid. Wujudkan. Lahirkan. Bacaan al-qira'ah. Lahirkan qira'ah. Ini penting apabila kita mengaji tentang hukum hakam. Sirah ammar ni apa maksud sirah ammar? Suruh. Suruh tu asalnya mewujudkan perbuatan yang tak ada. So maknanya dia aujid. So qira'ah ni asalnya perbuatan kan? So perbuatan tu maknanya dia qira'ah. Kalau kita kata daraba, memukul kan? Telah memukul. Tapi perbuatannya apa? Pukulan. Pukulan itulah perbuatan. Kemudian aksesori dia bubulah telah, mengikut masa. Tapi asalnya pukulan. Jadi biasanya kalau kita tafsir tentang sesuatu, kita akan cuba terangkan tentang hakikat makna kalimah tu. Barulah kita nampak. So Iqra maksud dia aujid. Kamu wujudkan, kamu keluarkan perbuatan qiraat, bacaan kamu itu dengan mubtadi'an, dengan kamu mulakan. Dengan bismillah, dengan menyebut nama Tuhan kamu. Bismi rabbika. Tengok sini kan? Allah guna Rabb di sini. Sebab fokus di sini ialah supaya Rasulullah SAW ni ada ikatan dengan Allah. Merasai bahawa Allah menjaga, melindungi. Seperti mana seorang anak, dia ada penjaga dia, itu ibu bapa dia kan. So ibu bapa dia Rabb kita ni,
Kalau jadi ibu bapa panggil Rabb. Kalau Tuhan, Rabb, cara Tuhan lah. So Rabb. Sebab tu dia guna Rabb di sini. Rabbika, Tuhan engkau. Khalaqa, alladhi khalaqa, yang menciptakan. Yang telah menciptakan. Quran ni kan, mula-mula baru turun ni. Turun kepada satu masyarakat yang ibadat mereka, Tuhan mereka berhala. Mereka tak fikir benda lain melainkan berhala. Dan mereka namakan Tuhan mereka tu mereka panggil Arbab, Rabb. Jadi Allah guna sempurna mereka faham. Rabb ni lawan Rabb. Tapi ada satu lagi sifat yang tak ada pada Rabb mereka, iaitu sifat pencipta. Sedangkan Rabb berhala mereka itu diciptakan. Jadi sebab tu Allah guna sini khalaq. Alladhi khalaqa, yang menciptakan al-khalaiqa, yang menciptakan makhluk-makhluk. Sebab apa tak digunakan di sini, tak disebut khalaq di sini? Umum. Nak membesarkan manusia tu lah. Kalau sebut benda lain di sini, tak adalah khasyat manusia di sini. Sebut ni, yang telah menciptakan, habis itu. Sebab nak datangkan menciptakan manusia ni. Jadi dibesarkan manusia, sebutlah khalaqal insan. Khalaqal insan. Jalalain masukkan maf'ulun bih di sini sebab khalaqa ni kan dia perlukan kepada objek kan, cipta benda. Kalau kita nak masukkan, mana ciptakan semua makhluk lah. Tapi dari segi Quran tak sebut tu kerana ada kepentingan dia nak besarkan manusia. Kalau dah sebut khalaiqa sini, dalam kepala otak kita, khalaik lah. So kalau tidak ada, kita mencari-cari lah cipta apa dia disebut tu. Rupa-rupanya disebut lepas tu, khalaqal insan. Jadi manusia di sini, manusia yang umum lah. Dia panggil jins. Sebab ada alif lam tu kan, takut orang kata, ni refer pada siapa ni? Ke Abu Jahal ke siapa ke? Ada alif lam. Tak, yang ni manusia yang umum. Penciptaan manusia yang umum tu. Allah yang menciptakan manusia jins. Al-jinsa. Jinsal insan. Jenis manusia. Min alaqin. Daripada alaq. So alaq tu jamak lah kan. Sebab singular dia ada bubuh singular sini. Jam'u alaqatin. Plural of alaqah. So alaqah is singular. So alaqah singular. Wahia, alaqah ni ialah al-qita'atu. Satu tompok, satu qita'ah, satu cebisan yang yasirah, yang sedikit, berupa darah, minadam, dan dia ghalis, al-ghalis. Bukan halus lah, tebal, kasar. Yang ni Quran sebut atas dasar musyriki Mekah tu, mereka lebih cepat faham kalau sekiranya sebut manusia ni diciptakan daripada mani, kemudian lepas mani, darah gitu. Daripada sebut diciptakan daripada Adam. Kalau itu sesuai untuk ahli kitab. Diciptakan daripada tanah ke, diciptakan daripada Adam ke. Kalau musyrikin kan dia tak tahu apa. Yang dia tahu kan memang beranak ni daripada mani, kemudian jadi darah, beku. Itu mereka tahulah proses tu. Iqra. Okey, iqra sini ta'kidun lil awal. Iqra yang kedua ni dia kata pengulangan. Mengulang iqra yang pertama. Iqra mengulang iqra yang pertama. Ini kita panggil taukid lah. Ulang perkataan yang sama kita panggil taukid, menguatkan. Yang ni bagi orang yang kata bahawa ini taukid lah. Setengah ulama kata tak. Yang ni tujuan dia lain iqra sini. Yang ni untuk Rasulullah baca pada diri dia sendiri. Yang ni untuk dia berdakwah. Sebab apa Allah sebut aku ni yang paling pemurah kan? Apa kena mengena kalau Rasulullah baca sendiri dia tak ada masalah. Sekarang ni nak baca kepada musyrikin Mekah, mestilah akan ada problem kan? So Allah sifatkan dengan sifat akram tadi tu. Aku maha pemurah. So iqra wa rabbuka. Jadi Jalalain ambil satu aja, dia ambil yang ni taukid lil awal. Maknanya penguat kepada qiraat yang bacaan iqra yang pertama. Wa rabbukal akram. Ini sirah ni kita panggil sirah mubalaghah af'alu, yang maha. Yang maha pemurah. Apa maksud maha pemurah? Iaitu allazi la yuwazihi karimun. Tidak menyamai dengan dia mana-mana karim, mana-mana yang mulia. So, mana-mana yang mulia tidak menyamainya. Maknanya dia above, melebihi. Kepemurahannya itu melebihi segala-galanya.
So dari segi grammar, warabbuka ni ada waw di situ kan. Waw tu kita panggil waw haliyah, dalam keadaan. Dalam keadaan. So kita panggil halun. Halun minad dhamir. Hal kepada dhamir yang ada pada Iqra. Iqra tu refer kepada Nabi Muhammad kan? Wahai Muhammad, bacalah. Dalam keadaan macam mana kamu baca? Dalam keadaan kamu letak dalam kepala kamu ni bahawa Tuhan kamu ni ialah Akram, Maha Pemurah. Dhamir Iqra yang ada ialah anta kan? So dia menjelaskan tentang anta. Maknanya bukan Iqra saja, bukan Iqra saja. Wahai Muhammad, kamu baca dalam keadaan bersama-sama dengan kamu ni, Tuhan kamu ni Maha Pemurah. Dan dia ni alladhi 'allama. Dan dia mengajar. Al-khatta. Sebab 'allama nak kena ada maf'ulun bih. Atas ni kita tengok alladhi 'allama saja. Yang mengajar saja. Mestilah mengajar something kan? Mengajar menulis dengan qalam. Tulisan dibuat. Mengajar tulisan. Al-khatta. Kemudian dibuang lagi, mengajar manusia menulis. Kena ada dua maf'ulun bih. Allama dalam bahasa Arab kena ada dua maf'ulun bih. Sepatutnya mengajar manusia khat, menulis, writing dengan qalam. Tapi kedua-duanya Quran tak sebut sini. Sebab selepas tu dah ada allamal insan, mengajar manusia. Kalau qalam ni, mengajar dengan qalam ni, tak payah sebut dah writing. Jalalain sini hanya sebut satu aja, al-khatta. Dia tak sebut manusia sebab manusia dah ada selepas tu. Ini kita panggil maqam ijaz lah. Maknanya kalau tempat tu perlu kepada ringkas, maka direngkaskan. Tengok Quran bagaimana direngkaskan kerana ada petunjuk. Allam al-khatta. Dia mengajar khat, writing dengan qalam. Kemudian diterangkan sikitlah sebab mengajar tu tiba-tiba aja mengajar dengan qalam. Dari segi sejarahnya, dia kata awwalu man, the first man yang khatta, yang mula menulis bihi dengan qalam ialah Idris. Ada yang kata Nabi Adam. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran itulah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. 'Allama al-insan, diulang balik. 'Allama al-insana. So insan di sini umum, al-jins. Al-jinsa, bukan refer kepada macam disebut tadi Idris apa kan, bukan. Umum. Yang telah mengajar manusia al-jins, umum. Ma lam ya'lam. Sesuatu yang dia tidak tahu sebelum diajarnya dia kan. Qabla ta'limihi. Sebelum dia diajar. Apa dia ajar? Bukan ajar benda yang kosir-kosir, benda yang tak perlu. So ajar petunjuk minal huda. Ma tu kan umum, mengajar sesuatu yang dia tak tahu. Berupa lah sini, min. Berupa al-huda, petunjuk, wal kitabati, menulis, was sinaati, pertukangan ke apa, skill lah, skill. Anything skill lah, pertukangan ke apa, Pembuatan ke? dan sebagainya. Wa ghairiha. Okey. Sekarang ni Jalalain sebut kalla. Kalla haqqan makna dia. Kalla ada banyak makna kan? Satu kalla makna tidak sekali-kali. Satu maknanya haqqan, sebenarnya. Satu lagi kalla makna dengar ni. Tiga makna. Kalla sini dia pilih makna haqqan, benar sekali. Benar sekali. Innal insana, sesungguhnya manusia, la yatgha. Kalla ni kalau dalam nahwu nanti dia selalunya sebut kalla untuk rad'un, menolak sesuatu yang orang sebut sekian. Tidak sekali-kali. Kalau sini mana haqqan, sebenarnya. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh melampau. Ada lam tu, lam taukid. Lam sama dengan inna. Sesungguhnya juga. Sesungguhnya manusia itu sungguh melampau. Ar-ra'ahu. Dengan sebab dia melihat diri dia. Hu tu, apa maksud hu situ? Diri dia. Nafsahu. Tafsir kepada hu ialah nafsahu. Himself. Dia tengok diri dia. Istaghna. Cukup. Berpada.
Tak perlu kepada hidayat. Cukup dengan harta je. Bil mali. Tak fikir hidayat ni, fikir harta je. Ayat ni nazala fi Abi Jahlin. Turun berhubung dengan Abu Jahal. Okey, sekarang ni tafsir kepada ro'a di sini. Ro'a ada dua makna dalam bahasa Arab. Satu tengok dengan mata. Satu makna fikir. Tengok dengan hati lah kan? Kamu tak tengok ke kesan kamu ni buat jahat? Maknanya kamu tak fikir ke? So dia kata ro'a di sini ilmiyatun. Bukan ro'a makna ru'yah. Bukan makna tengok dengan mata. Tapi makna ilmu. Mengetahui. Tidakkah kamu mengetahui? Wastaghna maf'ulun sani. So bila kita guna dengan makna mengetahui, sini ro'a ni, maka dia perlu kepada dua objek. Tengok atas ni. An ra'ahu, dia melihat diri dia kan. Satu aja maf'ul. So maf'ul yang kedua ialah istaghna lah. Dia melihat diri dia tu sudah cukup. So ada dua maf'ul lumbi. Perkataan istaghna jadi maf'ulun sanin, maf'ul yang kedua. Kemudian an ra'ahu, sini an ra'a tu kita mula dengan an sini kan. An tu. An situ jadi masdar lah. So an masdariyah. So dia buang li an, li ajli, kerana. An ra'a tu jadi maf'ulun lahu. Ataupun kita namakan maf'ul li ajlihi. Jadi terjemahan dia kalau maf'ul lahu, kerana lah sini. Sebenarnya sesungguhnya manusia itu melampau kerana dia melihat diri dia itu sudah cukup. Tak perlu kepada hidayat. Cukup dengan harta je. Inna ila rabbika, sesungguhnya. Tadi ayat ni tuju kepada dia je, manusia. Kemudian Quran tukar. Tukar keadaan. Tukar domir kepada engkau pula. Kita panggil apa? Iltifat. Berpaling daripada satu arah kepada satu arah yang lain. Inna ila rabbika, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah, ya insanu. Wahai manusia. Dia kata sini, wahai manusia. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a jarang orang guna tau. Yang banyak orang guna ialah rujuk. So ruj'a sama mana dengan rujuk. Kembali. Ini masdar. Apa tujuan ayat ni? Takhwifun. Menakutkan. Takhwifun lahu. Menakutkan manusia. Tadi kan sifat tara tadi melampau. Sampai ingat, tak ingat ke akhirat. Tak ingat ke hidayat. Fikir harta. Hari-hari fikir harta je. Tahu tak? Wahai manusia. Kamu akan balik nanti. Bukan setakat balik tu. Fayujazi. Maka dia, yakni Allah akan membalas orang yang taghia, orang yang melampau, dengan ma, sesuatu yang yastahiquhu, yang layak dengannya, bima yastahiquhu minal azab, berupa azab. Baik. Seterusnya, ara'aita allazi yanha. Ini takjub. Orang-orang yang macam ni sepatutnya dia rasa heran lah. Dia bersikap kasar kepada orang yang buat baik. Biasanya Quran kalau dia rasa pelik sungguh, dia guna sirah ara'aita. Apakah kamu tidak melihat? So ara'aita ni ada berapa tempat ni? Ada 3 kan? Ada 3 berguna ara'aita. Ara'aita yang pertama ayat 9. Yang kedua ara'aita ayat 11. Yang ketiga ara'aita ayat 13. Ada 3 ara'aita. Semuanya untuk takjub. Fi mawadi'a. Ara'aita ni berada pada 3 tempat. Fi mawadi'iha, di tempatnya yang 3 as-salasati. 3 tempat semuanya untuk takjub. Lit ta'ajjubi. Untuk takjub. Jadi ikut bahasa Melayu kita yang kita pandailah nak terjemah tu. Untuk menampakkan takjub, pelik sungguh, heran sungguh. Ara'aita, terjemahan lafzi, adakah kamu telah melihat? Ataupun beritahulah. Biasanya kalau dalam tafsir-tafsir sebut akhbir, disebut akhbir ni, tell me, apa pandangan kamu? Beritahu kami. Orang yang macam ni apa hukum dia? Apa sifat yang kita nak bagi? So mana akhbir ni pun maknanya ta'ajub. Ara'aita alladhi yanha. Pelik sungguhlah orang yang menahan. Ataupun tell me about a person who Forbid. yang menegah. Siapa tu?
huwa Abu Jahlin. Dia adalah Ialah Abu Jahal. Dia yanha siapa? Abdan, seorang hamba. Tak sebut nama tu kerana ihtiram kepada Nabi SAW. memuliakan Nabi. Ini perbuatan jahat kan? Menahan, menegah, sebut nama Nabi dengan kalimah yang tak elok kan? Tak, guna abdan, umum. Seorang hamba. Mu cari sendirilah. Seorang hamba, iaitulah huwan nabiyyu, dialah Nabi Muhammad SAW, izat, bila dia solat. Iza solat. Ara'aita, pelik sungguhlah, in kana al-manhiyu. Ini refer kepada Nabi lah sebab alal huda ni kan. Pelik sungguhlah, ara'aita. Ataupun apakah kamu tidak melihat? In kana tu refer kepada dia. Dia tu siapa? Al-manhiyu, orang yang ditegah, iaitu Nabi. Pelik sungguhlah jika sekiranya dia, iaitu orang yang dilarang daripada semayang tadi tu, berada di atas petunjuk, alal huda. Au ni macam-macam makna dia. Salah satu digunakan makna untuk membahagikan. Satu lagi au maknanya syak kan, syak. Tak tahu hak ni ke hak ni. Kita panggil au li syak. Yang ni untuk bahagi. Nabi buat kerja banyak ni. Satu, dia ni memang di atas jalan petunjuk. Yang kedua, dia ni memerintahkan untuk manusia bertakwa kepada Tuhan. So, au li taksim, untuk membahagi-bahagikan. Li taksimi, ataupun dia amara bit taqwa, dan dia menyuruh untuk bertakwa, untuk takut kepada Tuhan. Penyambut kepada ingkan alal huda au amara bit taqwa ni difahami daripada alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi maksudnya takjub sungguhlah ataupun beritahu. Pelik sungguh jika sekiranya yang dilarang tu berada di atas petunjuk ataupun memerintahkan untuk bertakwa, maka apakah dia tidak tahu bahawa Allah Ta'ala melihat perbuatan dia yang jahat tu? Ara'aita in kazzaba. Yang tadi refer kepada Nabi, yang ni refer kepada Abu Jahal pula. Apa pandangan kamu ni? In kadzaba, jika seorang tu, yang ni orang yang melarang Nabi Muhammad ni, dia ni kadzaba, dia mendustakan. Siapa yang mendustakan tadi? Ya, ini orang yang menegah Nabi kan? An-nahi an-nabiyya, orang yang menegah Nabi daripada semayang tadi. Dan orang ni watawalla, tawalla nanti berpaling, lari. Dia berpaling lari daripada iman. Anil iman. Tawalla lari ke belakang. So, artinya berpaling daripada iman. Ni tak beri lagi jawapan dia kan? Orang jika sekiranya Nabi ni berada di atas jalan petunjuk dan menyuruh manusia untuk bertakwa. Apakah kamu melihat satu perkara yang pelik, yang menghairankan? Jika ada seorang tu, dia kata dia ni berdusta, dia ni berpaling pada iman. Alam ya'lam. Tidakkah dia mengetahui bi anna Allah yara, bahawa Allah melihat ma sadara minhu, apa yang dilakukan olehnya. Sadara artinya apa yang terbit daripadanya. Apa yang terbit daripada dia. Artinya perbuatan yang dia keluarkan. Ma sadara minhu. Apakah dia tidak tahu bahawa Allah melihat? Apa artinya Allah melihat? Artinya ya'lamuhu, Allah mengetahui. Yang ni tafsir kepada yara lah. Yara makna dia ya'lamu. Sebab perkataan ra'a yara ni dalam bahasa Arab dua kan boleh. Makna dia satu makna melihat dengan mata, satu lagi makna dia mengetahui. Dan lepas tu Allah akan balaslah. Fayujazihi, maka Allah akan balas dia. Fayujazihi alaihi. Dua-dua tu buat fayujazihi. Allah balas dia atas amalan yang dia lakukan. Jadi kesimpulannya, ara'aita itu i'jab minhu. Takjublah kamu. Rasa heranlah kamu dengannya, dengan orang yang sedemikian. Wahai orang yang aku bercakap ni, ya mukhatabu, orang yang dengar ni, ya sami'u, orang yang dengar ni, min haisu, dari sudut nahyuhu anis salat. Heran dari sudut dia melarang daripada semayang. Wa min haisu, ta'jub dari sudut annal manhiya, yang dia larang tu, iaitu Nabi Muhammad tu, bukankah dia alal huda, di atas petunjuk, di atas landasan petunjuk, dan amirun, dia menyuruh bittaqwa, untuk bertakwa,
Dan heran kamu dari sudut apa? Wa min haisu innan nahiya, orang yang melarang itu sebenarnya dia adalah mukadzibun, orang yang mendustakan, dan dia orang yang mutawallin, orang yang lari berpaling daripada iman, anil iman. Baik, sekarang ini kita ada masalah sikit tentang ara'aita. Dalam surah ni ada 3 ara'aita. Yang pertama ara'aita alladhi yanha. Yang kedua ara'aita in kana 'alal huda. Yang ketiga ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita ni ada 2 makna kan? Satu makna melihat dengan mata, satu lagi melihat dengan hati. Sini makna dia melihat dengan hatilah. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tidak melihat? Yakni apakah kamu tidak tahu tentang alladhi yanha, orang yang menegah seorang hamba apabila dia solat. Jadi ara'aita ni kalau ikut grammar, kalau makna dia melihat dengan mata hati, makna alimta. Dia perlu kepada 2 maf'ul lah. Kalau ara'aita yang pertama, maf'ul yang pertama dia ialah alladhi. Yang kedua tak ada. Yang kedua ditunjuki oleh yang ni. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah kamu melihat orang yang menegah seorang hamba apabila dia solat? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tu tahu bahawa Allah melihat? So ini maf'ul yang kedua dia. Maf'ul yang kedua dia ni bukan milik yang ni. Maf'ul yang kedua dia ni difahami daripada ayat ni. Untuk yang kedua, ara'aita yang kedua kan. So ara'aita yang kedua, maf'ul yang pertama pun tak ada. Tak disebut. Melihat apa? Kerana berpada dengan alladhi yanha ni. Apakah kamu melihat orang yang menegah? Apakah kamu melihat Abu Jahal lah senang. Apakah kamu melihat Abu Jahal? Abu Jahal yang dia tu, adakah dia tahu bahawa Allah melihat perbuatan dia? So untuk yang kedua ni, ara'aita ni maf'ulun bih dia, dua-dua hilang. Yang nombor 1 ni pun hilang, kemudian maf'ul yang kedua pun hilang. Yang ketiga ni, ara'aita tak sebut kan? Isim. Maknanya dihilangkan maf'ul yang pertama dia. Tapi maf'ul yang kedua dia ada sini. So maknanya alam ya'lam bi anna Allah yara ni milik yang ni. Apakah kamu tidak lihat Abu Jahal tu, yang mana dia ni tak tahu ke bahawa Allah ni melihat dia? So maknanya kalau Al-Quran masukkan semua maf'ul bih ni, jadi ayat tu panjang lah. Ayat tu panjang dan tidak cantik. Jadi Al-Quran ni antara mukjizat dia ijazkan, dia ringkaskan dengan adanya petunjuk-petunjuk. Jadi ara'aita tadi, kalau yang ni kan, kalau yang ni dia hanya satu saja dihazafkan, yang kedua ada. Kalau yang pertama saja disebut, yang kedua dihilangkan. Untuk yang kedua, dua-dua tidak ada. Maknanya yang depan tak ada, yang belakang pun tak ada. Kerana difahami. Maknanya kalau yang maf'ul yang pertama difahami yang sebelum ni. Maf'ul yang kedua difahami maf'ul yang ada pada maf'ul ara'aita yang ketiga. Kemudian satu lagi yang dihazafkan ialah syarat ni. In kana 'alal huda kan. Mana penyambut dia? Penyambut pun tak ada. Jika dia berada di atas landasan petunjuk, maka sepatutnya sinilah. Maka apakah dia tidak lihat bahawa Allah melihat apa yang dia buat? Jadi semuanya berkumpul di sini. Alam ya'lam bi anna Allah. Penyambut kepada in kana ni pun duduk sini. Cuma fa dihazafkan lah. Sebab kita guna in kan. In kana 'alal huda afalam lah. Afalam ya'lam. Afalam ya'lam. Apakah dia tidak mengetahui bi anna Allah hayara. Yang ni pun sama juga. In kadzdzaba wa tawalla kan. In kadzdzaba wa tawalla. Jika dia berdusta dan dia berpaling daripada iman, maka apakah dia tidak lihat bahawa Allah melihatnya?
So maka pun dihilangkan di sini. So maknanya penyambuk yang ni pun pakai yang ni, penyambuk yang ni pun pakai yang ni, maf'ulun bih pun pakai yang ni. Yang zahirnya alam ya'lam ni milik ara'aita yang ketiga ni. Dan salah satu lagi fungsi dia sebagai isyarat menunjukkan adanya maf'ul yang dihazafkan untuk yang pertama, untuk yang kedua, dan juga dia menunjukkan kepada penyambuk yang dihazafkan. Yang ini penyambuk dia. Yang ini penyambuk dia. Takdir je lah, takdir. Bukan yang ni yang dihazafkan tu. Tapi petunjuk dia ada di sini. Inilah kehebatan, kesenian, kemukjizatan Al-Quran dari sudut ringkas. Quran kan kadang-kadang mukjizat dia menerusi cara penyampaian yang ringkas. Kadang-kadang mukjizatnya melalui penyampaian yang agak panjang sikit. Tengok suasana lah. Tengok keadaan. Kalla. Yang ni baru dia kata rad'un. Tidak sekali-kali menafikan yang sebelum ni lah. Rad'un lahu. Ni orang yang macam ni. Kita tolak dia. Tolak. No. Never. Orang macam ni. Tolak. Kemudian sumpah. Wallahi. Sebab ada lam tu. Lam sumpah tu. Lam jawab sumpah. Wallahi demi Allah. La in. Sesungguhnya. Lam tu. Sesungguh. In jika. Sekarang ni dia sebut kepada kita. Lam tu makna lam qasam. Lamu qasamin. Lam sumpah. Artinya kita kena takdir ada sumpah lah situ. Demi Allah. Wallahi. La in jika. Lam yantahi. Dia tak berhenti. An daripada. Ma apa yang. Huwa alaihi. Dia berada di atasnya. Seolah-olah macam dia tengah naik kenderaan jenis yang nak melarang orang. Alaihi, apa dia sedang buat? Duduk atas apa? Duduk atas kekufuran. Minal kufri. Kalau dia tak berhenti daripada dia duduk atas kekufuran, nescayalah lah ni. La nasfa'an. Nescaya kami akan tarik. So nun tu nun taukid ni. Nun tu nun mati tu nun taukid. Nun taukid ada dua kan? Nun khafifah dengan nun saqilah. Kalau ada sabdu la nasfa'anna. Yang dalam kita pakai apa? La nasfa'an. Pakai nun je, nun mati. Nun khafifah. Okey, salah satu penggunaan nun taukid ialah dia datang bersama dengan qasam, dengan sumpah. Dan sumpah kita kuatkan dia dengan nun taukid. So kami akan tarik nasiah dia, ubun-ubun dia. So tafsir kepada la nasfa'an ialah la najurran. Kami akan tarik. So B tak perlu terjemah. Tarik ataupun nak terjemah boleh. Tarik pada nasihatihi. Pada ubun-ubun dia tarik pergi ke ilan nar, pergi kepada neraka. Baik, sebut nasiah di sini mungkin makna dia makna hakiki, memang ubun-ubun, tarik ubun-ubun, ataupun makna dia menghitamkan wajah. Sebab sebut dahi, sebut ubun-ubun, tapi maksud dia bahagian muka lah. Muka, kerana nasiah ni masih lagi, kalau kita tengok berhadapan masih lagi nampak lah bahagian nasiah, bahagian ubun-ubun tu. Ataupun makna dia simbolik kepada diri dia, tarik diri dia ke neraka. Jadi ini sebut nasiah juga untuk menunjukkan satu penghinaan, tarik kepala, satu penghinaan kepada orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi SAW. Okey, nasiah di sini sama dengan nasiah di sini. Yang ni nakirah, yang ni makrifah. Boleh yang sini jadi badal. Badal kepada makrifah, boleh. Ikut ahli nahwu kata boleh nak jadi badal. Nakirah, badal kepada makrifah, boleh. Sebab tu dia sebut sini badal. Maknanya kalau kita tak masukkan bin nasiah sini, kita terus ganti dengan yang ni, never mind lah. Kita tak sebut bin nasiah alif lam tu. La nasfa'an, kita lompat terus bin nasiyatin. Badal nakirah. Badalu nakiratin. Badal yang nakirah. Ganti kepada ma'rifatin. Kepada yang ma'rifah. So, jadi badalu nakiratin. Badal isim yang nakirah. Gitu. Bukan badal nakirah. Badal kepada isim nakirah. Ganti kepada isim ma'rifah. Kemudian nasiyatin kazibatin kan. Kalau dia ada tanwin, artinya ini kata sifat dia lah. Nasiyah, ubun-ubun yang macam mana?
ubur-ubur yang mendusta. So sini sebut ubur-ubur ni artinya sahibul lah. Tuan dia punya lah. Ubur-ubur bukan mendusta. Ubur-ubur bukan buat kesilapan. Artinya tuan dia. Tuan dia yang berdusta. Nasiyatin diupamakan sebagai ubur-ubur lah. So ubur-ubur yang berdusta dan buat salah. Khati'atin. Yang ni kita panggil sifat ni. Sifat secara majas lah. Wasfuha, sifat dia bizalika, dengan kazibah khati'ah ni kan, Penyifatannya tu secara majas. Majas maknanya bukan hakiki lah kan, sebab bohong ni tuan dia, bukan ubur-ubur tu. Wal murad tu yang kita maksudkan di sini lah sahibuha, tuan dia. So ini kita kata mempelbagaikan cara penyampaian lah. So kadang tak guna pun tuan, kalau sebut diri saja tak nampak. kehinaan. Ni tarik kepala, tarik telinga gitu kan. Barulah nampak hina dia tu. Falyad'una dia, maka biarkan dia memanggil nadia, majlisnya. Jadi majlis di sini kena takwil ahli majlis. Macam Al-Quran sebut was'alil qaryata. Tanyalah kampung ataupun kota itu. Mana boleh tanya kota kan? Was'alil ahlal qaryah. Tanyalah penduduk kota ataupun kampung itu. Ahla nadihi. Nadi tu asal dia majlis. Wa huwal majlisu. Yuntada. Yang orang berkumpul di situ dan mengeluarkan pendapat. Yuntada. Makna yuntada, yatahaddasu. Bercakap-cakap di dalamnya al-qawmu. So kaum, yang ini penduduk kaum di situ, penduduk di situ, dia akan berbicara dalam majlis ataupun kita panggil sini Persatuan penduduk ke, kelab ke, dewan rakyat ke. wa kana, ini cerita dia sebenarnya ialah kana qala lin nabi, adalah dulunya kisahnya ialah Abu Jahal tu qala lin nabi, dia berkata kepada Nabi SAW, lamman taharahu, apabila Nabi mengancam dia. Kemudian dia pun jawab, berani kamu mengancam aku? Berani kamu menegur aku? Berani kamu mengkritik aku? Haisu, di mana dia telah nahahu, menahan, melarang Nabi daripada sembahyang. Anis salat. Abu Jahal jawab kepada Nabi, laqad alimta, mu tahu dah Muhammad, ma biha, tiada di Mekah. Ha tu refer kepada Mekah. Tiada di Mekah rajulun, seorang lelaki pun, aksaru, yang lebih banyak, nadian, majlis, berbanding dengan aku, minni. Bila ada majlis banyak, artinya aku ramai pengikut. Kamu nak ancam aku? La'amla'anna, aku akan penuhkan, alaika, melawan kamu, hadal wadi. Wadi ni, wadi Mekah ni kan. Wadi ni, Aku akan penuhkan dengan orang untuk melawan kamu. against you. In syi'tu, jika aku mahu. Aku akan penuhkan dengan khailan, kuda-kuda yang jurdan, kuda-kuda yang licin. Maksud dia kuda yang tak banyak bulu lah. Kuda yang tak banyak bulu ni dia jenis yang lariannya tu tangkas, kencang, laju. Ni kuda bakar baik lah. Boleh dibawa berperang. Rijalan, lelaki-laki yang bukan tua-tua ni, yang muda-muda, murdan. Murdan maknanya tak tumbuh jambang lagi. Segak, handsome, kuat, boleh lawan kamu. Aku akan kumpulkan. Kalau aku nak, aku boleh kumpulkan. Hari ni juga lawan kamu. Cuma masalah hadisnya, yang ada hadisnya sini. Ma biha rajulun aksarun nadiyan. So la'amla'anna 'alaika hadzal wadi in syi'tu khailan jurdan wa rijalan. Ini munqati' ni. Kalau yang ni dia ada dalam tafsir Sa'labi dan tafsir Baghawi lah. Kalau ma biha rajulun aksarun nadiyan minni tu dalam kitab hadis ada. Contohnya dalam Musnad Ahmad pun ada. Sanad'u zabaniyah. Biarkan dia panggil Muhammad, biarkan dia panggil. Ahli majlis dia, kami akan panggil. Sanad'u zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Zabaniyah tu siapa dia? Tafsir dia ialah malaikata al-ghilaza, yang ganas, Kasar, asyidada, kuat lagi bengis. liihlakihim, untuk membinasakan mereka. Liihlakihi, untuk membinasakan dia. Dalam satu hadis disebut, lau da'ana diyahu, kalaulah dia, Nabi katakan, kalau dia panggil lah
Dia ancam aja Abu Jahal. Kalau dia panggil sungguh, lau da'a nadiyahu, kalau dia panggil sungguhlah ahli majlis dia, nescaya malaikat Zabaniyah akan azab dia. Akhaza mana? Azab. La akhadathu az-Zabaniyah iyanan. Iyanan depan-depan mata ya. Terang-terang, maknanya dia boleh tengok dengan mata dia sendiri. Kalla, tidak sekali-kali. Ini kita panggil rad'un, menolak kenyataan sebelum ni. Rad'un lahu, menolak. Menolak dia. Jangan taat kepada Abu Jahal ni, hindarilah dia. Ada dua perkara, dua kemungkinan. Yang pertama, jangan kamu terima kata-kata dia. Kalau kata-kata itu datang kepada kamu, jangan kamu terima. Begitu juga kalau pandangan dia datang kepada kamu, jangan hiraukan. Yang kedua, kemungkinan makna dia la tujibhu. Jangan kamu jawab terhadap apa-apa yang diperkatakan oleh dia. Jangan kamu bertindak ke atas apa yang dia lakukan. Sebaliknya kamu wasjud waqtarib, kamu teruskan dengan solat kamu tadi dan amalan-amalan yang mendekatkan kepada aku. Urusan dia tu serah kepada aku. La tuti'hu, jangan engkau taat kepada dia. Wahai Muhammad, ya Muhammadu. Selepas ya, kalau ada nama orang tu seorang aja, dia tidak murakab nama ana Zaharuddin kan. Tak boleh guna macam ni. So baca dia tanpa tanwin. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Kalau nama anak kan Zaharuddin kan. Zaharuddin. So kena baca Zahra. Ya Zahruddin. Yang ni satu je kan. Yang ni dua nama, satu dua. Ini satu kita baca dengan mabni bid-dam. Ya Muhammadu. Jangan taat kepada dia dalam meninggalkan solat. Fi tarkis solat. So dia ni nak suruh kamu tinggalkan solat. So jangan kamu taat. Dan kamu teruskan wasjud, sujud. Sujud itu di sini solatlah. Salli lillah. Cuma dipinjamkan perkataan sujud kerana sujud ialah rukun yang paling dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan manusia ni hamba ni hina kan. Waqtarib, ini semua fi'il amar ni. Wasjud waqtarib, dan dekatlah kamu dengan Allah. Dia pakai min. Jangan guna iqtaraba bi. Jangan ikut bahasa Melayu. Kalau guna iqtaraba, kena guna min. Dekat dengan. Dan dekatlah kamu dengannya. Dekatlah diri kamu dengan Allah Ta'ala. Dengan juga. Dekatlah kamu dengan Allah Ta'ala dengan ketaatan. Bita'ati. Dengan melakukan ketaatan kepadanya. Habis juga. Wallahu a'lam bissawab.